الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صدق الله العظيم. Yang berusaha lagi yang dihormati pengurus masjid, imam-imam yang bertugas, dan juga seluruh ahli jabatan kuasa AJK Masjid Mukim Melunda, dan juga yang dihormati lagi, yang dikasihi dan yang paling disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ilmuwan, tok guru, para ustaz, ayah, ibu-ibu, adik kakak sekalian, dan seluruh ahli jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama, mari sama-sama kita panjangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat. Lagi-lagi nikmat bila mana kita duduk di malam hari, lagi-lagi di malam ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala boleh jadi tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kira nikmat besar itu, insya-Allah. Sebab apa, di antara luar sana tu tak sekira jauh sangat dah, mungkin dari daerah belum dah saja kita kata dah. Bonyol di luar sana tu ramai lagi. Dan ramai lagi orang yang bila mana dia tu ada juga niat, yang bila mana di hati mereka tak ada juga rasa dan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala boleh hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata lagu mana? Untungnya umatku itu bila mana hidup di atas dunia masih lagi dipilih oleh Allah. Itu kita sebab lagi ramai orang berada hidup di atas dunia Allah SWT. Kita asyik nama kita Allah Ta'ala pilih oleh hadir kepada Allah SWT. Sebab itulah kita kena banyakkan syukur kepada Allah SWT, insya-Allah. Itu pertama. Dan yang kedua, kita panjangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat
Lagi-lagi yang bila mana tadi, alhamdulillah kita baru saja selesai, yakni menunaikan salat maghrib secara berjemaah dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kira lah banyak mana dah pahala kita boleh mari ni. Tadi pahala boleh mari masjid. Setiap langkah kita daripada rumah sampai kepada masjid lagi jauh lagi banyak pahala. Tapi niat kena ikhlas. Jauh setahu mana pun, ataupun dekat setahu mana pun, tapi kalau hati itu kerana manusia, Nabi kata kalau menuju. Sebab itulah setiap perkara lagi-lagi amal ibadat yang kita nak lakukan di atas dunia Allah SWT, semua kita kena ikhlaskan ibadat kerana Allah SWT. Okey, kalau boleh takdir tak ada pilih, boleh mari rumah Allah SWT sabda. Lepas tu boleh semaya saja pun tak apa dah. Tapi kita boleh semaya berjemaah dalam rumah Allah SWT. Kira pak namanya boleh nak ayatnya banyak pahala kalau kita betul-betul ikhlaskan kerana Allah SWT. Tapi sebab itulah kalau di antara ada hari-hari Jumaat lagi kan, masih lagi belum niat iktikaf, sekurang-kurang niat. Sebab apa? Kita duduk dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala pun Nabi kata walaupun kamu tidur sekalipun, walaupun kamu buat perkara gabriyo rumah Allah SWT sekalipun, dikira sebagai ibadat yang berpahala. Dan niat nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sekurang-kurangnya boleh-boleh kita menunggu masa waktu insya-Allah dah hadir majlis rumah Allah SWT pun kira pahala dah. Niat i'tikaf pula lagi banyak pahala kita dapat di antara Allah SWT. InsyaAllah. Sebab itulah kita bersentiasa Allah Ta'ala bagikan kita meluai hidup di atas Allah SWT. Tak kisah nak nikmat gabriyo ko, nikmat hidup ko, nikmat macam-macam nikmat lagi, maka kita kena sentiasa memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah itu yang kedua. Dan yang ketiga, salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat daripada zaman Nabi. Sampailah kepada kita Nabi di atas perjuangan yang dibawa oleh Nabi kita dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada hari ini kita masih lagi boleh rasa yakni nikmat iman dan nikmat Islam daripada Allah SWT. Dua nikmat ni juga nikmat besar, walaupun orang nampak dah boleh nikmat iman dah, boleh nikmat Islam. Hakikatnya ada nikmat Islam dah, kita boleh hadir ke rumah Allah SWT. Hakikatnya ada nikmat iman dah, kita nak beribadat di hadapan Allah SWT. Kalau tak ada orang nikmat ni, dia rasa maya tahu Quran tu, nak main masjid pun orang malu. Sebab tu dah nikmat dua nikmat ni, nikmat iman dan nikmat Islam dari atas dunia Allah SWT. Nikmat yang kita kena banyak sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat juga banyak sungguh nikmat. Doanya hidup kita atas dunia ini nikmat semacam bagi orang yang nampak Allah Taala bagi nikmat. Bagi orang yang nampak Allah Taala ada bagi ujian semacam apa ujian. Kata kita hidup atas dunia ni, Nabi kata bagi ujian pun kamu kena rasa nikmat. Sebab apa? Nikmatnya bila mana seseorang itu yang bila mana dia bergelar Islam yang mukmin, dia beza. Islam ada dua. Ada orang jadi Islam Muslim, ada orang jadi Islam mukmin. Beza dia mana? Beza dia hanya terletak di atas takwa kepada Allah SWT. Itu beza. Lagu mana contoh? Bila mana orang Islam Muslim semaya, lagi-lagi dia ketiknya contoh lah, dia boleh nampak dah. Dia pakai takbir dah, Allahu Akbar. Yang dia nampak bukan Allah Maha Besar, tapi dia tak hebat menjadi ini. Itu Islam Muslim. Maya sebab tu dah, tapi hati dia tu tak ada mana takwa kepada Allah SWT. Tapi bila mana seorang Islam yang mukmin, setiap amal ibadat dia lagi-lagi semaya. Agak takbiratul ihram lagu Allahu Akbar, yang dia nampak Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dah rokok dah, rasa hina dah, masih lagi kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi orang Islam Muslim rokok lagi, dia lagi rasa sombong, sujud sombong lagi. Tengok ayatnya. Dan itu jadi orang Islam yang Nabi kata Islam yang mukmin. Islam yang bila mana hidup atas dunia,
kuasakan diri dia ni Allah Subhanahu wa taala sangat impi-impi dan kerasa dia hamba-hamba dia wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan Allah Taala jadikan kepada kita juga gabriel motif dia, manfaat dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala cipta hamba dia, bukan cipta biasa-biasa kita ni, ada matlamat dia. Dia contoh kan, anak ayah lagi buat anak boro-boro 5 contoh. Matlamat nak tengok setiap anak usia masing-masing. Orang ni kalau boleh jadi ustaz, orang ni kalau boleh jadi polis. No, yang nyok kita sendiri pun ada matlamat. Ini kan lagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Gapo dia? Tak lain tak bukan Allah Taala ciptakan setiap makhluk dia. Tak kisah manusia maupun jin, tak ada benda lain illa ya'budun, kecuali hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena jadi orang sentiasa syukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni tak ada benda lain, sarra darra, pujian dan nikmat, sarra darra, pujian. Itu baru orang Islam yang sejati bila mana hidup di atas. Ada orang bila mana Nabi kata dia ni orang lain, ada juga nikmat, ada juga pujian. Tapi bila mana dia hidup di atas Nabi Allah SWT, dah boleh nikmat semua, pujian tak boleh. Ada juga dah. Orang lain tiga-tiga sehat, tiga-tiga sakit. Orang lain tiga-tiga ada utuh, tiga-tiga ada rugi. Tapi dia sehat aja semacam. Orang sakit tak sakit dia ada. Orang lain berniaga ada utuh rugi, dia utuhnya semua. Tapi itu di antara satu hakikat Allah Ta'ala nak dekatkan kepada diri kita ni yang sifat istidraj. InsyaAllah kita. Dan terakhir, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat di mana dia boleh dicoba dan nikmat lagi, yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam yang boleh dicoba dalam majlis Allah Subhanahu wa taala yang Nabi gelarkannya sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Terlalu biasa. Baca tengok bila mana orang, bila mana hadir ke majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala ni indah tak indahnya dia, tenang tak tenang dia, sebabnya Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Suatu lah bila mana duduk dia tamis sekalian tu ni bukan kata tamis syurga, baru tamis dunia. Contoh lah misalnya duduk dalam taman dunia sendiri pun sekalian nak jadi satu tempat tu kita kata taman, agak dia contoh. Tentulah tempat tu kita basuh selesa tertutup. Tentulah tempat tu juga kita basuh indah tertutup. Tentulah tempat tu kita basuh tenang tertutup. Nah, sebab itulah bila mana selesa, tambung dengan tenang, tambung dengan indah, duduk puasa sedap. Ya, sebab itulah bila mana majlis ilmu Allah SWT, tapi makan dulu aku contohlah. Tidak kata-kata apa-apa, contoh. Apa sendiri pun dah tempat sedap ni kali juga ingatkan ya. Sebab tu betul kita. Alhamdulillah majlis ilmu Allah SWT ni tempat paling tenang sekali, tapi terlalu lagi yang minat hadir majlis ilmu Allah SWT. Sebab tu dah nikmat kita dah. Lagi-lagi malam ni Allah Ta'ala jemput kita nak hadir ke majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi sebagai permulaan malam insyaAllah kan, sekadar malam ni kamu mari pun mari yang kita kategori lah. Jadi tak ada buku kita lagi, kita santai-santai saja malam insyaAllah kan. Berbual-bual sikit Sepanyol, ilmu-ilmu yang berkaitan. Jadi di antara yang malam insyaAllah amal kongsi di antara yang dikata 45 amalan banyak. 45 amalan yang Nabi kata bila mana kita amal hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, punyalah hebat tak hebat 45 amalan ni, boleh jadi dia asbab, boleh jadi dia berkali, boleh jadi dia tiket, boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ibarat macam satu jalan alternatif lah, jalan tambahan. Kalau kita boleh ambil satu jalan lagi, kalau kita boleh lagi mendekatkan amalan kita supaya kalau kita boleh ada bukti untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi sebagai itu kita sama-sama kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sebagai pembukaan dia, Hasbi Rabbi Jalla
lisan di antara satu benda yang paling manfaat sekali. Allah Ta'ala ciptakan kepada setiap yang bergelar manusia. Ya, hebat dan hebat lisan ni. Lisan juga Nabi kata boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Hebat tak? Tapi hebat lagi lisan sebab apa? Lisan juga boleh memutuskan hubungan silaturahim. Itu hebat lisan. Ayatnya lisan ni walaupun dia hebat dia bisa dia juga. Dia kena pandang. Allah Ta'ala bagi kita nikmat macam-macam, tak kira lah nikmat mata ko, nikmat lisan mulut ko, dan nikmat anggota badan ko. Buatlah segala nikmat yang bila setiap amalan bergerak kita tu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita akan kongsikan sedikit sebanyak berkaitan 45 amalan yang Nabi kata boleh jadi asbab berkaitan tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu, orang perkenalkan dia yang berululah, bukan dia ada banyak-banyak diri tak kenal dia nama kan. Kata mai tu mana tak tahu ustaz ni dah insya-Allah. Alhamdulillah nama abangnya alhamdulillah Muhammad Najmi Farihi bin Muhammad Najib. Walaupun ayah hamba tu bunyi macam bekas dan menteri tapi bukan dia orang lain. Bukan kata ayah ada bekas menteri bukan. Walaupun nampak sama tapi bukan. Mungkin asal dia tinggi Allah contohlah. Kayaknya bukanlah sekadar nama saya sama. Alhamdulillah sekali yang duduk di Gunung Sewu jumpa biasa kira biasa dalam insya-Allah biasa kat biasa saya burung wangi kat tu sampai 4 lebih kat tu mau kapal jadi tengok-tengok saya burung insya-Allah dan sekali alhamdulillah ambo tengah berdiam dalam keadaan ni lah buat ceramah rata alhamdulillah bukan setakat di Kelantan sahaja bahkan di negeri-negeri lain insya-Allah nanti ni insya-Allah hari ni kita akan masuk pada antara 45. Tapi kalau nak rasa nak kongsi 45 belaka rasa teri sebenarnya 45 belaka rasa dengan ini ku sebelah kalau boleh kalau ada kata orang salah boleh ada cuma kata tak apa sama tahu lah tu 45 kok mana biar saya nak dua 3 tahun belaka boleh paling teri baru boleh hoyak dah boleh muka boleh kau sudah lebih boleh ada insyaallah tak boleh kita pergi sekat mana dia tak kena banyak sebab apa banyak tu tak boleh juga. Sebab tu Nabi kata amalan sikit apa tapi istiqamah. Sebab tu kita start daripada bawah dulu. InsyaAllah hari ini kita start suruh ada dua. Alhamdulillah ada suruh dah. Minggu lepas selagi tu tambah pula 2 lagi ni ayatnya. Hidup itu negeri ni Nabi kata. Semakin meningkat. Tak sih. Derap setongi oleh pak pelamu bodoh mata payah. Sebab tu Nabi kata amalan sedikit tak apa tapi istiqamah tu bisa sekali. Sebab tu lah istiqamah ni kita yakin hati kita ni supaya menjaga amal ibadat tersebut di antara Allah SWT insyaAllah. Jadi kita masuk kepada amal macam insyaAllah. Tak boleh masuk tebuk insyaAllah. Jadi sebelum tu lagi belum nak masuk bila mana buka sini 45 yang Nabi kata amalan asbab masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi izinkan hamba pula tadi kita berzikir dan insyaAllah supaya kita rasa lagi nak minat, nak dengar ilmu di antara berkaitan ilmu Allah SWT. InsyaAllah dari nama dikir sikit boleh. Biasa dengar ustaz dikir tak biasa lagi. Tak apa, hamba buat dikir mana tak cara. Kalau yang mahu kamu Allah. Tapi tidak insyaAllah. Sebab apa? Memang dunia oleh Allah Ta'ala cipta innal hayatud dunya la'ibun. Dunia sendiri pun Allah Ta'ala cipta dia. Memang sifat dunia ni di antara juga memiliki permainan dan hiburan. Itu sifat dunia. Maka tak dinarik dia. Ya, setiap manusia yang bergelar di atas Allah SWT pasti dia minat juga dengan hiburan dan permainan. Tapi cari satu hiburan dan permainan bukan yang melalaikan. Ada bukan kita kepada tu. Nak fikir-fikir juga, tapi fikir yang supaya kita makin dekat kepada Allah SWT. Masya-Allah. Kalau tak bunyi tak jauh mana semua banyak sebab ajak saja kan. Masya-Allah. Yang sama insya-Allah. Apakah bawi belakang tak ada untuk sehat dari usaha kita khabar kita dah jaga kesihatan insya-Allah. Di malini ucap syukur padanya kena malini kita masih bernyawa mungkin esok hari luani belum tentu ada. Terima kasih ya Allah Rabbi
sihat tak sihat agak nampak monyok ada tu tak sihat mana tu. Kadang-kadang sihat sama sebab apa? Di antara satu asbab juga kita nak rajin ibadah, Nabi kata kena jaga kesihatan. Nabi dia jaga kesihatan. Sebab apa? Sihat badan kita comel, tentu ibadah kita pun comel. Tapi kalau badan bahasa ilmu, bahasa ta'aruf, nak amal ibadah pun rasa malas. Sebab itulah menjaga kesihatan supaya diri kita ni rasa semangat sama-sama tingkatkan amal ibadah di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita masuk pertama hari ini berkaitan, yakni yang pertama adalah bila mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni di antara Nabi kata, yakni bersyukurlah kamu bila mana mendapat segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mula-mula kita akan masuk bab yakni syukur. Sebab itulah syukur di antara satu bab yang bukan biasa-biasa. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila mana aku beri kepada kamu nikmat, Allah Ta'ala tak minta banyak pun yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Setiap amal ibadat, setiap nikmat yang dia berikan kepada kita tu, la in syakartum, hanyalah nak kamu syukur dia kepada aku. Bila mana kamu syukur, tentulah la azidannakum, aku akan tambah lagi, aku akan tambah lagi. Tapi bila mana aku beri nikmat kepada kamu, jadi terbalik pula, wala in kafartum, jadi jatuh semakin kufur lagu mana. Dulu aku ujian, tak apalah, kau dekat masjid. Tapi bila mana aku banyak nikmat, asal nampak juga 5 waktu. Kau lama 3 waktu. Kau lama tinggal sewaktu. Ngelang, bayar sikit, baru tak nampak masjid. Dan ayatnya, jangan betul. Tentulah kamu kena tahu bahawasanya inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah pedih sekali. Itulah kita kena sentiasa syukur dengan iman. Sebab itulah dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin ada jemaah yang sering dengar hadis. Di antara hadis yang famous juga Nabi kata, 2 nikmat yang bila mana kebanyakan manusia ni Allah Ta'ala bagikan kepada dia, lama sungguh orang bila dapat 2 nikmat ni, dia koholanlah, dia tak syukur dengan Allah Ta'ala. Di antaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Yakni apa dia? As-sihhatu wal farah. Jadi di antara Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang paling banyak di antara kebanyakan manusia, bukan semua. Bila mana dapat 2 nikmat ni, maghbunun, mereka sering melupakannya, mereka sering melalaikannya. Di antara Nabi kata, as-sihhatu, nikmat sihat, dan juga al-farah, yakni nikmat kelapangan bila mana hidup di atas dunia Allah SWT. Kita tengok bapa Nabi kata, di antara kebanyakan manusia, bila mana dapat nikmat sihat, dia jangan syukur, nak syukur pada Allah. Sebab apa? Maka jumhur ulama sepakat dah BJ apa Nabi kata, kebanyakan manusia dari banyak-banyak nikmat sihat, paling payah syukur manusia tak syukur kepada Allah SWT. Rupa-rupanya bila mana jumhur ulama sepakat melihat hadis ini, tengok patutlah manusia ni payah sungguh nak syukur dengan nikmat sihat. Lagi-lagi nikmat Allah Ta'ala bagi kita hidup di atas dunia Allah Ta'ala. Cek rupa-rupanya bila mana kita bangun pagi, dah video perkara pertama yang kita buat. Dan contoh, kebanyakan orang bila mana bangun pagi dia akan beliak. Contohlah, dia akan beliak, dia pakai tawak kapok, contoh dia mandi ke apa. Dan hak Nabi kata sebenarnya yang terbaik, afdal, paling comel sekali, bila mana kita bangun tidur, sekurang-kurangnya malas tahu mana pun kita, ucaplah alhamdulillah. Bangun tidur dulu tak? Alhamdulillah. Tak apa dah. Afdal lagi comel. Kok afdal tu? Afdal lagi. Tak beliau Nabi kata, bacalah doa bangun tidur.
balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak minta mana dia. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, selepas dimatikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala lah kita akan dikembalikan nanti. Dan maka lepas ni tentulah, bila mana kita pilih kita tidur, hakikatnya bukan kita tidur, sebenarnya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku lihat anzur dia, Ustaz kata aku mati bang, dan tak terbakar. Dan Ustaz kata mati, ternyata terbakar, tak tidur dah. Dan kamu kita hidup esoknya sudah. Dia malah betul dah. Tak seharusnya hakikat benda ni lama Ustaz kita mula hidup lagi dah. Mungkin ada tak tahu dia, mungkin ada tak tahu. Sebab tu Nabi kata, sebenarnya selepas dimatikan kita, lalu dihidupkan kembali. Sebab tu Nabi kata kena banyak, kena syukur bila mana diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT. Lalu mana kisahnya? Bila mana ketika setiap manusia yang bergelar hidup di atasnya Allah Ta'ala ni, lalu mereka tidur. Asbab dunia tidur. Lalu ketika itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam, ada tugas dia, malam hati dia. Bila mana tidur, yakni bila mana time itu Allah kata, wahai Jibril, mungkinlah di dunia, lalu mengambillah setiap roh manusia tinggal jasad. Ni tinggal ambil roh mereka tinggal jasad. Kau naik nak syahadat, bukan soal itu pada kita sekalian. Lagu mana? Bila mana malaikat Jibril turunkan dunia, ambil belakang. No, ada dalam masjid ambil belakang. Serusi kata setuju sorry aku. Sekarang dengan apa ambil juga. Lalu bawa naik jumpa dengan Allah Ta'ala. Bila naik bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala, contohlah siapa bila dia ambil contoh. Dan Allah Ta'ala kata, dan lagu mana ni? Jibril tanya, wahai Allah, lagu mana ni Allah? Ni contoh ni Ustaz Najmi, contohlah dia. Nak bila hati kau dah hidup esok ni. Maka Alhamdulillah, siapa lah sekali, siapa itu yang tak nak masih kata, tak apa bila nanti dia hidup, masih lagi wibawai dia bila mana dia semua. Tapi ada yang tak kata, tak apa, ambil salah nyawa dia. Maka sebab tu di Malaysia tahun 2022 kajian yang melibatkan berkaitan kematian saat tidur. Bukan main-main. Di Malaysia sendiri pun bila mana di antara kes kematian tengah-tengah tidur, gerak ada. Di Malaysia 2022 mengubah habis 3 cek lagi pun tak habis lagi masuk dia. Dan goyaknya melebihi daripada 62%, lebih pada sepatu. Apa tu yang main-main tidur. Sebab tu Nabi kata, an-naum kal-maut, tidur ni adik-beradik dengan mati. Sebab tu kalau ada orang setengah orang itu tak apa, tidur lama sikit jangan dah. Kena kabar juga nak tidur semua dia. Lepas tu orang tua kata dah, orang payah nak duduk macam aku tidur aku dulu dah. Hakikat betul. Sebab apa? Mereka tidur ni adik-adik dengan mati. Sebab tu ada dulu Allah tak kabar, mampu lah budak ni. Dan ini memang benar. Hakikatnya an-naum kal-maut, tidur itu adik-adik dengan mati. Sebab tu Nabi kata sekurang-kurangnya sebelum tidur juga ada cara bacaan. Paling malas sekali dia yandel tu, dah mau benar tidur saja pun tak apa. Lagi sikit, up sikit, 3 lagi sikit lagi, up sikit, surah Al-Mulk. Lagi sikit lagi, berwudu. Lagi sikit lagi, banyaklah di antara amalan. Tapi rasa sekarang ni pun boleh dah. Nak tidur berwudu, baca doa tidur, baca 3 ku, bacaan. Tak apa tu pun kira pada dia. Tu pun boleh baik. Joko sana tidur payah dia. Dah apa? Ingat apa? Dunia ni Allah Ta'ala hanya bagi kita pinjam. Dan ini buat satu macam kita ni rasa untuk relax. Dan hakikatnya Allah Ta'ala pinjam kita akan dunia supaya bukan untuk kita istirahat, tapi hanyalah kita kena kumpul sebanyak mungkin amal dan ibadat sebagai bekalan nunggu bawa di akhir-akhirat nanti insyaAllah. Itu pertama berkaitan Nabi kata nasihat ini nasihat. Dan yang kedua al-faraq, yang dia nikmat ke-8 lagu mana? Contohlah bunyilah kadang-kadang 4 sombong nikmat dan free ni kira contoh ni.
Bila mana time kita sibuk kerja, sibuk kerja pagi sampai ke malam, sibuk kerja sampai tak boleh cakap begini ke masjid, tentu ada cerita. Hari ini aku tak boleh lagi di masjid. Ada cerita. Kenapa ada cerita? Kau biasa main masjid ada. Hari ini, tak boleh lagi baca Quran. Ada cerita. Tapi yang masalahnya bila mana mari take free, dia tak hadir tu lalu. Hadir ke mana? Oh, jangan dia free ni. Ya, mula sedih. Dah balik waktu pula. Plan apa sibuk pula. Tak ada lagi sedih. Take free. Ya, dia main lagu tu orang lagu tu semacam lelaki yang boleh berletis kan dah. Sebab tu nak ayatnya Allah Ta'ala sendiri serukan kepada kita setiap peluang, setiap ada waktu luang lalu masuk dalam kata apa? Fastabiqul khairat. Allah Ta'ala sendiri seru pada setiap hamba yang bergelar manusia. Allah Ta'ala kata maka berlumba-lumbalah kalian yang mengejar kebaikan di atas dunia Allah SWT. Dan tak ketika free, tak ketika sibuk nak kerja, ketika free sehakikatnya orang umpama berlumba-lumba tak ada istilah nak sibuk ke free ke, dia tetap akan semua up semua sampai akhirat, sampai redha Allah SWT. Jadi orang sampai sebab itulah orang yang sentiasa kejar bila mana buat kebaikan di atas dunia Allah SWT, Allah Ta'ala akan memudahkan usaha dia semua. Itu dah jadi orang yang fastabiqul khairat. Dan bila mana kita masih lagi dapat hidup di atas dunia Allah SWT sebelum mana Allah Ta'ala ambil nyawa kita, maka rebutlah peluang yang masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita hidup di atas dunia Allah SWT. Tengok bila mana nanti di akhirat orang-orang yang Allah Ta'ala kata rugi sungguhlah dia. Bapa Allah Ta'ala bila mana kata dalam surah As-Sajdah, tak silap aku surah yang kedua bahagian keempat, Allah Ta'ala kata apa? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Utuhnya, rasa sedihnya orang-orang yang bila mana di akhirat nanti Allah Ta'ala kata rugi sungguh dia. Apa? Bila mana akhirat tak ambil, bila mana dunia tak ambil sungguh dunia. Dari bila mana time tu baru dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Nak kata tu kata dia pergi dan mari kubur sedih-sedih. Dia ayatnya itu hakikatnya orang dia. Orang kubur sikit dah. Kau tengok kubur dia, kubur awak secara. Tu lain masalah manusia dia. Tapi bila mana di akhirat nanti pada pula kata Rabbana, wahai Tuhan kami, pujuk kau semua dah. Kata pula absarna, kami nampak belakang ya Allah. Wa sami'na, ya Allah dengar belakang, nampak syurga indahnya ya Allah. Nampak neraka takutnya ya Allah. Wa sami'na, ya Allah dengar dah Allah syurga indahnya dengan percikan, dengan bunyi air sungai, dengan keindahan yang berada dalamnya. Dengar juga ya Allah takutnya bunyi neraka, sehingga kan sami'u la taghayyaz wa zafira. Nabi kata, Allah Ta'ala kata orang yang bila mana dia hidup di atas ketika di hari kiamat nanti, asbab dia tahu dah masuk neraka sampai tahap bunyi naungan neraka baru tak masuk lagi, dan bunyi suara neraka baru terlutut dan terdiam tidak tahu bicara apa sekali. Baru masuk baru. Kerana lihatnya jangan sampai dan tidak. Maka rayulah mereka berkata farja'na ya Allah, minta balilah ke dunia dah. Kalau tak kata nak buat ke apa melakar dunia. Dulu aku masuk 50 tahun ada, 60 tahun ada lagi, 100 tahun ada lagi, tak cukup lagi ke? Ketika itu barulah mereka berkata inna muqinun, sesungguhnya ya Allah kami yakin ya Allah. Karena itu bahawa kita ada keyakinan pada Allah SWT, maka amat-amat terlambat ajalnya kita. Ini masa kita dan hidup Allah Ta'ala masih lagi peluang kepada kita. Dari orang yang sentiasa merebut peluang. Wal asr, demi masa, innal insana fi khusr. Jangan jadi ya Allah Ta'ala kata sesungguhnya itu manusia itu berada dalam kerugian tersebut.
jadi orang lagu. Kena jadi orang yang sentiasa gabung keluar semua. Lagi-lagi ada masa free, perbanyakkan amal ibadat dan sentiasa mendekati masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah tempat yang paling indah sekali atas dunia melainkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dah, duduk masjid tenang, relax. Bak kata sambil-sambil sejuk ni rasa ending. Dia sambil-sambil tenang dia. Tu baru nego dunia, dah ternego berkaitan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu pakai modal sejuk ni tak boleh nego pagi sejuk modal. Dia main masjid lagi dah rasa indahnya bila mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya dia mana dia yang tahu bila mana dia masih lagi diberikan nikmat hidup dan sampai kepada hari ini dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pertama boleh itu dia tu. Apa 27 tu mana masuk azan tu dan mana boleh tambah selagi dah ke 2-3 kali dulu. Kalau boleh tambah selagi mungkin naik sikit lah. Tapi tak apa dah jangan tambah selagi dan bos ada seorang video sudah sikit insyaallah tak apa kata. Kalau ada jemaah kata tak apa sah dan lagi ya dah itu apa boleh boleh tambah ajar sama je dah. Kalau jemaah sudah ikut tapi kata sudah tahu dia awal-awal. Dan insyaAllah pada kita berhenti lebih kurang. Tak ada janji. Tapi mungkin dia masuk solat lagi kata yang insyaAllah apa lebih kurang 20 minit boleh 20 minit. Kalau lama, lama Ustaz. Tak apalah, dia dia masjid lama tak apa, dia tempat maksiat terus ni deh. Insya-Allah. Itu bahagian pertama. Dia berkaitan syukurlah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Dan yang kedua, sudah mula cerita pak syukur, kita masuk pak basic lagi. Pak tertuduh kita amal semua dah berkaitan yakni Nabi kata jagalah solat. Pak semaya pula yang kedua. Dan insya-Allah tapi bukan semaya kan solat. Lagu mana? Nabi kata jagalah solat gila-gila secara berjemaah dua. Gila-gila. Maksudnya ya Allah, usah nak payung oleh semaya tu sungguh. Mungkin kita biasa amal lagu mana? Nabi kata jaga solat 5 waktu secara berjemaah dalam masa bersama khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahnya benarnya boleh tak payah. Tapi kau semaya itu kita main sama dosa. Ada berjemaah tu kita semua juga usah khusyuk. Sini kita tak boleh timan dosa. Dah bila dia waktu kita kebijakan berkaitan Nabi suruh jaga semaya terkira 5 waktu comel tu dah. Lepas tu ikhtiar dia 5 waktu juga semaya berjemaah dan masa sama dia ikhtiar semaya kita itu sampai tahap khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ni asbab dia. Mula-mula berkaitan Allah Taala kata lagu mana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat mula-mula lagi pertama dan kedua. Taala kata apa? Qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله hebat yang telah kata qad aflaha al-mu'minun sesungguhnya berjaya aflah. Jaya dah bukan baru nak jaya proses jaya kata qad aflaha al-mu'minun sesungguhnya berjaya sudah orang mukmin itu. Tapi bila mana tentulah orang mukmin tentu juga mereka alladzina tentu mereka orang-orang yang beriman fi ketika hidup di atas dunia Allah SWT salatihim khashi'un semaya bukan semaya biasa semaya yang khusyuk kepada Allah SWT. Itu khasiat dia. Maka lepas ni ikhtiar ikhtiar supaya sampai tahap kita ni ada juga sampai tahap penuh usaha juga. Dan Nabi kata tadi Allah Ta'ala kata ni Nabi pula kata nak tunggu semaya sampai tahap khusyuk. Contoh kita pun maya kita khusyuk biar tak semaya itu nanti khusyuk semaya jangan kau ke mana pun tetap penuh semaya tapi semaya semua insya-Allah dalam masa sama tu ada juga akan selit kalamu tentu ikhlas dan syukurlah kita dan khusyuk semaya kerana Allah SWT. Supaya juga orang macam setekuk contoh kan Ustaz
Bagaimana Ustaz mampu ni kadang-kadang nak sedekah ni biasa pada khilaf orang Ta'ala panjang sembuh Ustaz. Abang kata tak sedekah dulu. Sedekah dulu tak apa sedekah dah. Memang mula-mula kita terniat kerana manusia. Tapi kalau bila mana lah benda tu kita jadi mati dari kita. Jadi lekat dah. Kalau 2-3 kali pasti tentu kerana manusia. Tapi kalau kita kebiasa nama-nama dah mikir tentu kita kata tak apalah saya ambil kerana Allah Ta'ala tentu. Maka Nabi semaya tentu kok sopo. Nak tentu sampai tak khusyuk Nabi kata tentu nak semaya ni kita. Dah. Semaya semua sampai satu tahap insya-Allah semaya kita akan ada khusyuk pada Allah Taala. Cara Ustaz ada cara dia semaya khusyuk. Ada kalau Nabi kata di antaranya juga yang pertama. Yang pertama Nabi kata ikhtiar supaya semaya ni kita ada ikhtiar juga nak biasa. Pada khusyuk Nabi kata bila mana nak pergi main masjid, jemaah dah sampai main masjid dah. Bila mana nak pergi main masjid, yang pertama Nabi kata niat dulu, comel. Niat dulu, innamal a'malu binniyat. Niat dulu lagi-lagi Allah Taala. Ni dia lagi nak pergi sejid dia lagi niat ya Allah, nak pergi sejid benar ya Allah tak ada, wah ada rumah benar. Oh, ada sini ada juga orang lagi tu dah. Nak pergi sejid apa? Tak ada, sah mudah nak buang untuk bina kerja masa saya sekarang umur dah belakang ya Allah. Ada juga orang lagi tu dah. Yang ni amal dia niat kan Allah Taala. Dan yang kedua Nabi kata sunnah. Maksud sunnah pula. Sunnah ambil semaya di rumah. Dan maksud sebelum kita tulis sejid tu kita ambil semaya siap-siap oleh siap-siap. Contoh tanpa sejid pada ambil boleh dah rasakan itu dulu. Dan yang ketiga bila mana Nabi kata nak turun daripada rumah dahulukan kaki kanan. Lebih aula comel dahulu kaki kanan. Benda baik nanti ke masjid benda baik comel kaki kanan. Dan yang keempat bila mana nak sauk selipar, dak sauk siap dak selipar, kira rasa dia kau masuk kau nak memulakan langkah yang pertama yang ditinggal pada satu doa. Apa dia? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mara dah tak nak pergi masjid juga, nak pergi musafir pun boleh, nak pergi shopping pun boleh, nak pergi kerja pun boleh. Doa supaya apa? Ibadat yang kita gerak nak tempat dituju tu pun dikira sebagai pahala yang bermanfaat di hadapan Allah SWT. Tu. Dan yang kelima, banyak. Biasa nak jadi bukan baik muncul. Nak selagi bila mana nak sampai dan sampai masjid Nabi kata kurangkan bercerita tentang dunia. Ni nak disediq dia lagi ngopak kau ya Allah. Biduh tu berak semua ngopak kau juga tak boleh diambun. Nak disediq dia lagi obai-obai ada kurangkan Nabi kata. Dan yang terakhir cuba sampai masjid di awal waktu sekurang-kurangnya dapat solat tahiyatul masjid dengan dapat solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Bagus semaya waktu itu tentu dah enggak panggil ayatnya lagu tu di antara jalan dia ikhtiar supaya kita ni ada juga usaha nak sampai tahap semaya itu khusyuk kepada Allah SWT insya-Allah. Tu dan sebab terakhir ada semua untuk insya-Allah dan panas semaya. Bila mana ada seorang lelaki yang memiliki di atas dunia boleh dikatakan jaga sungguh 5 waktu semaya semua semati. Lepas tu buka sedikit semati bagus sungguh. Lepas tu juga tiap-tiap kali nak pergi semaya memang boleh dikatakan dia akan parking dia punya motor sebelum garap cerita lu alah majlis usah. Biasanya ada siap-siap dah. Garap kereta tu email 1, email 2, email 2, email muda, email rawati. Tu bila tu CEO dia kaki. Ada berlaku lah nak ayat je. Jadi malik modern dia. Dia sekadar dia parking dekat dia garap tu email 2. Sekali ada dari dia pun turut semaya berjemaah semua, duduk sahabat semua dan batu juga jadikan dia biasa di masjid jaga nak pakai sekolah jemaah. Pakai apa ikut dia nak pakai baju tu ada gambar lima ada menanggung pun ada. Ikut dia. So lagi kadang-kadang satu faktor dan sebab tu makruh kalau kita pakai baju yang banyak berwarna dan banyak tompok-tompok tulisan.
Nama makruh. Sebab apa? Dia boleh jadi orang belakang kita boleh kosong semanja. Tak apa, sungguh terang. Kita pakai baju belakang kita penuh. Sekarang orang nama. Contoh, dia mau belakang orang nama tu. Allahu Akbar. Tak tengok Allah, bagus sungguh. Lama sungguh lah dia nama dia. Ada nama Azmi, ada nama Ahmad. Kosong apa tu? Tak kosong apa tu? Satu makruh Nabi kata. Juga ada banyak tulisan. Banyak warna lagi yang berimak. Oh, baju semua berimak nama dia. Tapi kok kosong lah. Kalau itu nak Amerika, kau ikut, kosong. Baru dah semaya tu. Oh, ini. Ibarat tu dia. Tapi dia ikut dia makan wajib dah. Ada dua wajib jaga. Makan kesalu dah. Pakai jubah pun jaga. Nak jadi kau cerita apa dia semua amat semaya jemaah. Sebab dia hanya tahu bila mana semaya sawit, semaya sunnah. Dia tak boleh semaya orang berjemaah. Dia fikir aku ni hafal surah Al-Ikhlas saja. Kau dia Qul huwallahu ahad. Apa surah tu saja? Dia kata miki rugi aku semaya dia surah sama. Dia naik baik sedih boleh pahala dah. Nak jadi kau cerita. Bila mana satu hari itu jadi maghrib tak adalah seorang ustaz ni mengajar. Bila mana malam tu seorang ustaz ni mengajar, sedang molek malam tu ustaz tu kecek berkaitan pakaian. Hak itu boleh buat imai sejik, lagi-lagi hak mengikut sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh dia sedap kakilah ni dah. Dia pecah sekali dah bagi ayah keluar juga dah enggak maya dia. Maka dia sekalian bila mana dengan ustaz tu kata kalau boleh hak comel, kalau kita nak ikut sunnah Nabi dah hak comel dah, pakai dan pakaian yang serba putih dah. Ni nak kata nak comel dah. Pakai supaya Nabi pun ada lagi putih, hijau, merah tu pakai supaya Nabi kata mana-mana Nabi suka. Tak masalah dah. Hak comel juga dia kata kalau jumpa nak hak comel lagi pakai pion tutup payah dah. Nak comel lagi sopan boleh. Nak mah lagi pakai redha. Nak comel lagi pakai wangi-wangi. Nak comel lagi pakai alat cendol. Dan cendol pun sunnah. Bukan sunnah dah. Sebab tu pakai tanya boleh kata pakai cendol sunnah. Klik kata gebuk mau aja ustaz kata sunnah boleh pak tu dia. Tak bisa tahu dia. Klik bisa tahu dia. Tak gebuk mudah dah. Nama dia tak pakai sebab apa? Sunnah amal boleh pakai nak amal tak ada masalah. Dan cuma kita nak ambil tu berkat sunnah bukan biasa ni daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil orang apa tak silap pun tak masalah. Dan dia pun dengar ayat setiap ni. Maka sedang molek masjid dia tu luar. Dan ibarat macam-macam Muhammad. Dan bagaimana? Depan sedih tu ada siap-siap dia maju jumpa dia semua cuba dekat. Dia pun malam tu lepas siap Malaysia dia pergi shopping. Bila mana dia pergi shopping sekali dia pergi shopping lah. Dah waktu email apa kau kuliah ngajar dia pakai jumpa, pakai sobek, pakai sopo lagi pergi pakai letak minyak atas. Dia bau berlaku. Bolehlah kedai pertama ni cukup. So yang tak ada 3 sobek. Sobek yang tak ada. Dia kata tak apa kita dah sebelah. Bila mana kita dah sebelah sekalian dah. Bila mana dia sebelah kedai ni mayangi dia. Kedai sedaan lah. Tak ada sebenarnya tak ada sebeli sobek. Dia kata nak sobek lagu mana? Kedai apa banyak jenis. Ada hot stepok, standard nak makan stepok. Ada hot panjang sikit 3 repok. Tu panjang je. Hot panjang lagi berpok. Asyik kata panjang tu berpok. Tak ada mikir. Mana dia goreng dengan batu ujung tu? Sini. Ada dia berpok dia goreng dah. Ni cerita sungguh nama dia. Ustaz dia kalah. Ni cerita sungguh dia kalau ada. Dia pun mikir. Ustaz tak ada. Oh tak sobek mana-mana. Ustaz tu bakal sobek. Oh yang mana-mana dia. Tanya dia kedah. Jual kedah. Bila sedia mana. Gini ambil panjang sekali. Mau tutup dia kau panjang kau mahal tutup dia kau banyak dah. Ambil dia mau ada kata ada. Ada mau ni mau klik dah. Bila mana klik sedang molek malam tu pada Jumaat. Berasa niatnya nak pakai esok hari Jumaat waktu subuh dah. Waktu subuh dalam masalah nak pakai ikut sunnah Nabi Jumaat ada masalah jangan bercerita. Maka bila mana dia pun terang pakai jubah gini-gini apa siaplah korang lah itu mudah nak dipakai untuk kamu nak makan minum anda ke sedikit je mudah belaka tu dah nak pakai sudah mudah
Nak bilik serbai tu dia kata, sudah, tak reti bilik serbai ke mana, bilik serbai nak bulat-bulat gitu, bukan dia. Jadi cakap tak tentu jadi dah. Dia pun terada buka YouTube, dan mereka sampai YouTube dah, buka YouTube, cara pakai serbai dah. Tupiklah sorga tu cara pakai serbai, 3 repuk. Dia kata, biar aku beli model namun kat bawah dia ayah ada cuma pergi hari lah channel Afrika sekalipun ada waktu tutorial 5 ribu dan pandai pun 3 4 waktu tutorial 5 ribu ada waktu tutorial dia tu pun dia bukan lolot jauh ni kanja ni pada boleh berat lah tak pada dia contoh barang kata dah dia pun ikutlah apa dia berpuluh 3 ribu dia pun ikut start dia pun HP YouTube HP 3 ribu dia kata kita beli 3 ribu saja siap dah aku dah ada ribu lagi, dia beli 5 ribu dia fikir kelak saya dan beli dah sambung juga sama ikut beli dia tadi ikut ahli dia tadi ikut punya kacing lah perang kacing dan macam ni Allah Akbar bapa dia bayar sendiri yang kiri atas kepala okey tinggal mata putih dia macam dia pun supaya saja tu paling berapa dia ambil nak lah bukan paling pendek hampa dia pun basuh dah bukan nak basuh juga tapi nak tu pun basuh penuh dah atas kepala dah dia pun dia kira sedikit aku tak sama dah tapi dia tak apa ikhlas nak ikut sunnah Nabi halir dah buat semula setting siap-siap ke baju ke sekarang suruh pakai jadi pakai pagi tu nak pergi mayat masjid nak jadi ikut cerita bila mana dia naik motor tu cara naik motor tu orang nampak macam ustaz lama tu apa pakai jumpa sampai ada orang lain ni dah cara persepsi orang jadi kita ni kedua pandang ni dah orang lain ni tengok jumpa sampai pakai rida ustaz dah nyanyi hakikatnya orang biasa ini ikut sunnah Nabi juga dia kena ubah persepsi pandangan kita kena ubah dah kena fikir pakai sampai ustaz hari macam ini kena kalau itu tak mengapa orang kakak dia dah ni lagi tu dah mestinya ustaz hanya pakai sampai ustaz pakai biasa pakai sampai dah boleh lakukan balik pahala saja bukan pahala dia orang buat dah dia boleh motor terus sekali masuk pagar panggil dia mak panggil bemak jadi hari itu masuk pagar jaga masjid panggil dia Assalamualaikum Ustaz dia kata saudara aku hari ni dah tak cek mana kalau pada bagi mak toko yang pakai jubah ai perlu sama dah tentu tak cek deh masuk masjid terkejut dah pertama kali bila mana orang itu Ustaz terkejut buat kali yang kedua bila mana dia nak masuk parking kat tempat biasa dia parking tepi email Masya Allah dia tengok tu email 1 tak ada email 2 tak ada email sudah hari ni pakai lagu ni tentu okey naik tu email balik tak baca surah Al-Ikhlas saja hari Jumaat tilik-tilik ustaz gigi lagi dia ada insan debek pun ada Allah debek bawa duha sudah surah kapur aku tak boleh dia takut mati pandai dia dah parking situ kau je lah orang kata hari ni penceramah subuh lagi beres dah dia pun masuk masjid munggu takut dia om naling sekali dia maya sorbe hari itu dia punya takut sangat hari ni mau takut cerita email dia maya ke masjid celok dia mai sundak dah Maya memet jadi hari itu tu email langsung Allah boleh kata seksa waktu baik dia pakai sunnah ni dia kena get ready sekali dengan iman dia kena baju saja tak Allah dia kena ada juga persiapan iman tu contoh baru nak kemat dia masa ada cuma lainnya takut jadi fikir dah dia jadi siap-siap semaya punya kuat qomah dia nak semaya nak kena qomah dia bila mana qomah biasa tu bila lagi rutin tu email ada orang baru dia komen dia tak boleh pakai ngomong romak gitu nak tu email lagi nak hai lagi email dia bagaimana kita tu email ada boleh komen maka hari itu dia pun ita juga tak ada tu email tiba-tiba security tadi mai juga subuh tadi dia kata tak mau ada sih Ustaz ada kamu tengok dia sudah kerja
Yelah, kok dia nak kok kan biasalah. Dia mari yang malu sikit lah tu biasalah. Dari hari ni pun Allahu Akbar, la ilaha illallah. contohlah dah. Dan dia ingat Muhammad tu ngajar lagi. Okey, dia Muhammad, okey pun dia berlaku, dia pun tak ada jadi terpaksa lah nak jadi email juga. Dan bila mana ini bila dia jadi dia pun mikir aku nak baca surga. Hari Jumaat kena hari lain dia lagi nak mana-mana apa dia. Hari Jumaat ni nak bawa musjadah tak nak, bawa insan tak nak, bawa al-ada tak nak, bawa al-duha tak nak, ngendak sekali bau cerita, al-duha nak, apa? Sebab nyaman dia anak dia ada sahaja, ada sahaja anak dia jadi ilmu, sazah suruh diri hafal, sama-sama dengan ayat. Macam dia oleh ngapa anak dia dah suruh al-duha. Dia berfikir tak apalah, rakaat tamu al-duha, rakaat kedua alif lam, tak apalah kira tak baca surah sejadah pun tak apalah kira kamu dah. Dia pun naiklah baca lah. Bila mana mereka cerita dia pun baca dah. Al-Fatihah tak apalah, tentu dah masuk rukun apa? Rukun qauli tentu dah baca, tak usah semaya. Dia ingat situ dah. Tak bila mana masuk amin, ada surah sunat dia tak masalah. Dia pun sedang ingat waktu haram. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza sajaha. Masuk haram di orang belakang begitu. Subhanallah. Kok masalah ni dia tak nampak, dia pakai jawab pula. Alhamdulillah. Untuk bagi dia pasal terima, dia bukan nak kata dia juga. Tak boleh kata dia juga. Kalau dia bukan nak pasal terima, pasal makmu yang nak terima. Dah kakaknya sekalian. Jadi kau semua tak nampak. Walaili la sajaha. Ai, mana terima tak nampak dah. Sebenarnya walaili la sajaha. Di situ tak ada hal. Maka berulang bolak-bolak 3 kali. Dah, inilah sekali ada dah soal Jumaat ni. Dah, kok jadi pandai sikit lah. Bila mana dia pun nak tegur, nak subian nampak, niat dia comel dah nak subian terima ni nampak salah dia. Cuma dia tegur tu kok Melayu, cuma dia tukar selai Arab sikit dan dia orang bikin tak batas. Sebenarnya biar tu Melayu tentu batas dah. Lagu mana menurut Imam Walaili idza sajaha. Dia pun masuk walaili idza sajuja. Allah bunuh semaje bunuh. Dia nampak mudah boleh bunuh semaje dah. Dia nampak walaili idza sajuja gitu ya. Hakikat dia sengaja je pada semaje dah. Ayatnya tu dah. Kadang-kadang email pun dah pandai, kena pandai dulu tak pandai jeng sengaja dia. Kena belajar. Tu kata orang mari majlis ilmu Allah Taala hebat waktu dia sentiasa ditadahi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah SWT. Lagi-lagi tak sengaja kena tekankan boleh. Dan patut sama-sama insya-Allah. Jadi yang kedua, ini kita ikhtiarlah. Yang pertama syukurlah. Jadi orang yang bersyukur di atas nikmat Allah Taala. Yang kedua jaga semaya lima waktu. Yang sesama jaga Quran juga. Yang sesama ikhtiar supaya semaya kita tu sampai tahap khusyuk kepada Allah SWT. Insya-Allah yang masuk sekolah untuk hari ini. Yang apa yang baik dan apa yang mulia datang daripada Allah SWT. Segala kelemahan dan kerugian itu hadir daripada muslim yang minta maaf banyak. Jika ada terkasar bahasa ataupun ada kekurangan ataupun kali tamu hari itu dilewat jauh, kita maaf banyak insya-Allah. Dan kali tamu hari kita kena buat sikit dan bau yang kenal dengan rafa sikit insya-Allah. Dan juga minta maaf juga kalau ada bicara ambo malam ni dan antara kalangan ambo tu yang ada cuma kelas, contohlah ada misalnya kelas orang mana juga minta maaf insya-Allah. Sama-sama kita doakan majlis ilmu Allah SWT malam ini diberkati dan diridai Allah SWT insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha 'azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في كل امتحان في الدين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة. صل محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.